orang baik. Sebab tu kita tak tahu kesudahan seseorang. Jangan pandang rendah pada orang tepi jalan, pada budak-budak jahat. Mereka anak-anak kita, mereka keluarga kita. Ya Allah, sayang mereka, mereka tak faham, tak tahu. Beri mereka hidayah. Jangan keji dia. Kita kalau baik sikit dengki ke orang, benci orang jahat. Dia ni mana mak opak dia tak belajar, tak ajar-ajar apa teruk tu. Dia tak belajar agama, jahil murakab. Kalau baik sikit apa dah, degil, jahat tu apa. Tak sekolah tu degil. Manalah tak adalah Islam ke tidak dia tu. Habislah agama dia, neraka lah tempat. Wah, macam tu dia cakap kat orang lain. Kalau orang jahat cakap begitu pada orang baik, munasabah, sebab hati dia sempit. Tapi kalau orang-orang yang belajar agama, orang yang takut pada Allah, keji orang jahat, jadi kat mana iman dan Islam dan hati kita? Lepas tu kalau jumpa alim-alim yang benar-benar alim, mereka sangat memuliakan orang lain. Kalau orang jahat pun mereka sayang, ini kan pula pada orang baik-baik, mereka sayang. Kita tengok alim ulama penuh rasa hormat, rasa respect, hormat pada mereka. Dia tuan-tuan dan perempuan yang Allah SWT sayangi. Itu bila sedih, jangan sedih, percaya kita ada Allah. Baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua daripada Allah, kembali pada Allah. Allahumma ajurni, ya Allah, ganjarkan atas musibah ini dan gantikan dengan yang lebih baik. Percaya ujian ni sebab Allah sayang. Bagus juga bila orang cakap. Saya pula kalau orang makin cakap makin semangat. Orang cakap makin semangat, makin semangat. Makin semangat. Malam orang macam-macam. Saya order satu lori besar. Memang saya saja je. Orang kata Ustaz nak tunjuk. Memang saya saja nak tunjuk. Memang saya nak menunjuk. Menunjuk apa? Supaya orang bukan Islam mudah-mudahan dapat hidayah. Memang saja nak menunjuk supaya orang-orang yang ni dapat cepat dibantu. Sekarang bukan soal siapa nak menunjuk, siapa tak menunjuk. Soalnya ramai orang lapar kat rumah. Sebenarnya soalnya ramai orang lapar kat rumah. Saya pergi rumah, ada banyak rumah, 30 rumah ada satu kami pergi. 30 rumah pergi hantar makanan. Keluar-keluar tak ada tangan ada. Ada yang tak ada kaki. Ada yang buta. Apa dia nak makan sekarang? Dia kerja apa? Dia kerja urut orang. Sekarang dah tak boleh urut orang yang buta. Tak boleh urut orang. Dapat duit, bantuan ada, bukan tak ada. JKM pun ada, zakat pun ada. Tapi berapa sangat? Cukup kakak duit berapa ratus sebulan cukup? Seberapa ratus je sebulan nak bayar. Mungkin rumah pun dia tak dapat zakat. Tapi cukup tak? Tapi tak cukup. Jadi kita, apa kita boleh buat? Kita walaupun dapat bantu mereka sikit pun tak cukup. Tapi korang-korang kita ada buat sesuatu. Kesian kat ni. Ada yang dah tak ada makan. Orang pergi satu tempat rumah orang susah. Kat KL ada tempat orang susah. Kita bagi hantar beras. Dia ambil isi. Dia seorang yang hantar SMS. Kita hantar ke rumah dia. Dia orang bagi-bagi. Beras tu dia boleh bagi-bagi kawan-kawan dia. Apa makanan dapat tu dia bagi-bagi. Dia panggil jiran dia. Sebab dia orang tak makan dah tak ada lah. Hantar bagi-bagi jiran. Dapat 2 sardin bagi 1 sardin kat jiran. Gula pun dia orang ni. Saya tengok tak apa panjangan. Nanti kita suruh dia orang hantar lagi. Dia orang ambil lagi hantar. Stok banyak hantar. Bagi kau semua orang dapat. Tahu tak apa dia abang kakak? Sekarang bukan soal tu. Soal ramai orang lapar. Nabi SAW sebut kita tidur dalam keadaan kenyang. Jiran kita lapar. Allah tanya kita ke akhirat. Kita tidur kenyang. Jiran kita lapar. Allah tanya kita di akhirat. Kita tidur kenyang. Jiran kita lapar. Allah tanya di akhirat. Jadi kita kena tolong seramai orang. Ini kan pula ada adik-beradik kita lapar. Tolong dia. Ini waktunya. Bukan hari-hari datang COVID-19. Datang waktu ni je. Di waktu ni untuk tunjukkan apa kita nak tunjuk pada Allah. Tunjuk ke Allah. Ada sekali Anas bin Nadar jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia tak dapat pergi perang Badar. Dia sedih, nangis. Anas bin Nadar ni pakcik Anas bin Malik. Anas bin Malik. Jadi dia jumpa Anas bin Malik. Bila jumpa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bapa saudara Anas bin Malik, dia tak dapat pergi Badar. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak tunjuk pada Allah. Apa yang saya boleh buat untuk agama ni? Saya nak tunjuk pada Allah. Apa saya boleh buat untuk agama ni? Saya nak tunjuk pada Allah. Apa saya boleh buat untuk agama? Dia pergi perang Uhud. Masa pergi perang Uhud, apa jadi? Musuh datang pada atas bukit. Naik atas bukit tu. Kemudian musuh datang. Dan dia kena tikam bahagian depan 80 kali. Sekali dah mati 80. Dia kata apa? Saya nak tunjuk pada Allah. Saya nak tunjuk pada siapa? Nak tunjuk pada Allah. Jadi kita buat baik ni memang nak menunjuk. Nak tunjuk ke Allah. Nak tunjuk, ya Allah, apa yang saya boleh buat untuk agama ni? Anas bin Nadar beritahu kat Nabi, ya Rasulullah, saya nak tunjuk pada Allah apa yang saya boleh buat untuk agama ni. Jadi masa COVID-19 ni, apa kita nak tunjuk pada Allah? Apa kita nak tunjuk pada Allah?
Apa yang kita buat untuk Islam ini? Apa yang kita buat untuk agama ini? Apa yang kita buat untuk masyarakat, untuk manusia yang lain? Tuan abang kakak, kita mula bantu keluarga kita, bantu mak ayah kita, bantu adik-beradik kita, tanya khabar, bantu isteri kat rumah, bantu anak-anak, kan? Bantu keluarga semua sekali, bantu keluarga kita. Dia selalu baca doa tu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ganjarkan musibah ini dan gantikan dengan lebih baik. Bila abang kakak baca tu, Allah akan beri kita musibah, Allah akan beri kita kebaikan. Hadis Nabi, siapa menunaikan hajat saudara dia, Allah akan tunaikan hajat dia. Akhirat nanti. Itu suka tunaikan hajat saudara. Tunaikan hajat saudara kita. Tunaikan hajat saudara kita. Tunaikan hajat semua saudara kita. Jadi hidup untuk Allah sayang kita. Hidup untuk Allah sayang kita. Ustaz Wadi yang meninggal dunia ni, dia selalu cakap kat saya, kalau orang cakap kat kita, jangan diam. Bagi ceramah terus ke orang tu. Siapa cakap kita keji, kita jangan diam. Pergi jumpa dia, ceramah dia. Pergi jumpa dia, dakwah dia dengan kasih sayang. Pergi jumpa, dakwah. Jangan simpan. Kalau simpan sangat, kita sakit hati seorang-seorang. Jumpa dua, jumpa cakap dakwah dia. Siapa kalau tuan-puan dia ujikan, orang cakap yang tak baik, cakap balik kat dia. Dan malam nangis ke Allah. Nangis ke Allah. Malam nangis ke Allah. Bukan dakwah dia untuk marah dia, tak. Dakwah tu untuk terangkan pada dia, beritahu kat dia. Sebenarnya kita tak perlu terang kat orang pun. Orang nak faham ke tak faham, tak apa. Kita buat untuk orang. Kita buat untuk Allah sayang kita. Kita buat untuk Allah sayang kita. Pujian, kejian orang, penghinaan orang ni tak penting. Yang penting kita hidup untuk Allah sayang kita. Hidup untuk Allah sayang kita. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, untuk tu kita niat begitu memang ada orang memang kerja dia menyakitkan hati orang, tak berhenti. Memang mana-mana macam tu. Dengan belajar nulis ni pun boleh. Ada orang sakitkan hati orang, ada orang sikit je cakap tapi menyakitkan hati semua. Dia tulis sikit je, dia boleh sakitkan hati orang. Tapi kita jangan terkesan dia cakap, sebab dia pun tak bagi kita sesuap nasi. Kita pun tak ada hutang dengan dia. Kita pun tak ada buat salah kat dia. Jadi kalau dia buat kat kita, tak apa. Dia sebenarnya sedang pahala. Ada Hasan Basri, kalau orang mengata dia bagi hadiah. Sebab apa bila dia orang mengata bagi hadiah? Sebab orang tu telah bagi pahala pada dia. Orang tu bagi pahala kat dia. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang sangat saya sayangi, untuk tu kita niat untuk kita berdakwah, hidupkan Islam ini dan sebarkan Islam ini. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima kita semua dan kita niat untuk berdakwah ni. Boleh insya-Allah tuan-puan? Boleh kita niat berdakwah, mudah-mudahan Allah terima kita. Baik tuan-puan, terima kasih semua sekali. Masya-Allah, koi ustaz, moga kuat semangat, dan tuan-puan pun semua semangat kuat kan. Ija Faizah, indahnya sifat sabar tu ustaz. Moga kami macam ustaz. Tuan-puan, salah satu untuk supaya sayang manusia ni, dia kena akdam, laisa kalam. Di kaki ni kena jalan jumpa manusia. Bukan cakap-cakap je. Orang kalau jumpa orang, dia tahu hargai orang lain. Penat kita pujuk tepi jalan. Sampai masjid dia salah semayang. Takkan kita kata, ya Allah, kau ni semayang tu salah. Pergi balik. Masya Allah, bagus dah semayang, Masya Allah. Saya ada salah ke ustaz? Bagus dah, boleh dah tu. Sikit je salah. Tadi rokok salah sikit. Tu je. Tapi kalau orang dia tak ajak orang pergi masjid, biasa kan mu'alaf lu datang masjid, azan salah, panggil astaghfirullahalazim. Engkau tadi bukan suruh manusia, kau suruh syaitan tadi. Dia cakap apa orang tu, saya ingat lagi dekat masjid. Kau bukan suruh manusia, kau suruh syaitan. Kau suruh syaitan. Saya ingat kat universiti tu, ada kawan saya dia bawa ikut. Dia ni semayang tak pernah. Dulu Toke jual CD lucah. Toke jual CD lucah kat universiti. Pergi jumpa dia, dakwah dia pergi masjid. Dia pun azan. Bila dia azan, dia salah azan. Dia azan salah, teruk juga azan dia. Jadi dia azan subuh salah. Jadi lepas 2-3 kali subuh salah, yang geng ustaz-ustaz panggil dia kat bilik. Marah dia, marah, dia nangis. Dia kena marah, kena teruk. Kau tak ada ilmu berdakwah, azan pun salah, apa nak jadi? Satu sen tak, kau ni tak dakwah, tak pandai, tak ada ilmu. Tuhan tak terima, semayang pun tak terima, ada hati nak berdakwah. Dia datang bilik saya nangis. Saya selalu ajak budak-budak jahat. Dia datang bilik saya, dia nangis. Dia nangis. Ustaz, saya dah tak nak buat dakwah, saya dah tak nak semayang, saya dah tak nak buat semua sekali. Saya nak berhenti semua sekali. Dia baru nak mula, bukan dia tak ikhlas. Dia baru nak mula. Dia perlu semangat, perlu dorongan. Jadi kata, ustaz, saya dah tak nak dah. Saya tak nak buat dakwah dah. Saya tak suka buat dakwah ni. Dia terus tak nak semayang. Lepas tu, saya pun pegang tangan dia. Dia nangis. Dia nangis depan saya. Saya pegang tangan dia. Saya terus pergi bilik budak-budak, geng-geng
ustaz-ustaz ni, saya pergi kat bilik dia. Sampai je kat bilik dia, banyak ustaz-ustaz kat ustaz-ustaz, guru-guru saya yang bimbing saya. Saya dapat ni pada alim ulama. Tapi setengah dia sampai kat satu bilik. Dia orang semua yang pandai-pandai. Saya pun cakap, nak tahu tak sebab apa dia azan? Sebab korang semua tak datang masjid. Korang subuh tak datang masjid, korang datang lambat. Kau marah dia azan. Dia dulu jahil macam aku juga, Cina, tak kenal Tuhan. Sekarang Allah bawa dia kenal Tuhan. Korang cakap dia tak ada ilmu. Saya ambil buku, saya bagi buku kat dia. Sekarang beritahu saya, ilmu apa yang dia tak ada? Dia tak ada ilmu mengenal Allah. Ilmu apa? Mengenal Allah. Baik, sifat 20 tak tahu. Baik, sekarang kau ajar sifat 20, dia belajar, aku pun nak tumpang belajar. Baik, cerita sifat pertama, Allah wujud. Apa maksud wujud? Allah ada, berlawanan tiada. Terang lagi. Dia tak bercakap, dia nak pergi ambil kitab. Wah, ilmu dalam kitab ke dekat jiwa, kat hati, fikiran awak? Cerita, dia kena buka kitab, rujuk kitab balik baru boleh ajar. Jadi awak pun tak tahu juga. Sebab kena tengok kitab baru boleh ajar. Awak pun tak tahu juga. Saya boleh beritahu sifat 20 sekarang. Saya hafal. Saya pada kecil belajar. Segala puji-puji bagi Allah. Sekarang saya boleh hafal. Tapi saya tak pernah hina dia tak ada ilmu. Kita kalau cakap orang tak ada ilmu, jangan cakap kau tak ada ilmu. Bukan. Pegang dia, ajar dia apa ilmu dia nak tahu. Beritahu dia apa ilmu perlu. Cakap kat dia apa ilmu dia nak belajar. Ajar dia. Bukan cakap kau ni tak ada ilmu lah. Apalah kau ni semayang tak betul. Bukan. Pegang dia, ajar dia macam nak semayang. Itu cara menegur. Yang pernah dengar Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhu ajar satu orang pakcik wuduk salah. Itu cucu Nabi ajar. Dia kaki buku lali ni tak kena. Dia sapu air. Biasa anak-anak kita ambil wuduk, kaki kena depan, tak sampai buku lali ni kan, kena lebihkan sikit kat ni. Macam kita ambil wuduk kat gerangan, jangan kat sini tengah-tengah ni. Mungkin tak kena, jadi lebihkan sikit sampai Abu Hurairah, sampai ke atas, ke kaki pun sampai ke atas. Jadi Hasan Husain radhiyallahu anhu kata, pakcik, boleh tolong saya tak? Tegur saya. Dia kata dia wuduk betul. Saya kata saya, dia suruh pakcik tu betul kan. Sambil dia ambil wuduk, dia beritahu tentang ilmu. Pakcik pun pakcik tu tanpa rasa dihina, dia pun sedar yang wuduk dia salah. Dua-dua budak ni, maaf cucu Nabi SAW, Hasan dan Husain ni betul. Begitu cara menegur. Itu namanya dakwah. Dakwah. Macam kita doktor, nurse nak injek orang kan, dia gosok dulu. Lepas dia gosok, dia injek. Lepas dia injek, dia gosok balik semula. Tengok tu doktor, nurse kan, pelan-pelan dia berbual, dia sedar, tanya khabar apa, dia sedar dah cucuk dah hilang, tak rasa sakit. Dia gosok pelan-pelan. Begitu. Kalau kita nak nasihat orang, kita beri puji-pujian. Nak nasihat orang, kita beri begitu. Kemudian pelan-pelan kita gosok. Begitu cara tegur orang kat tepi jalan, budak-budak. Daripada dulu ramai orang tak tahu kaedah dakwah, yang sebenarnya dakwah ni kasih sayang daripada hati. Tapi kita selalu macam terus, kalau utamanya budak-budak tepi, tegur mereka dengan tengok budak-budak. Ustaz saya kata, nak tahu dakwah berjalan, kalau datang masjid tu ramai yang pakai seluar pendek masuk masjid, tu dakwah berjalan. Ramai orang bertatu masuk masjid, tu dakwah berjalan. Ramai perempuan tiba-tiba free hair masuk masjid, tu tanda dakwah berjalan. Kalau masuk masjid orang bukan-bukan, tu dakwah berjalan. Tapi kalau masjid semua dah pakai jubah, berjanggut-janggut macam saya ni, itu tanda orang sama datang masjid. Tapi kalau masuk masjid, macam-macam orang masuk masjid, itu namanya dakwah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu dakwah. Dakwah ni apa dia? Kita mengajak manusia yang kasih sayang. Malam kita nangis pada Allah SWT. Ya Allah, beri hidayah pada dia. Dia tak tahu, tak faham, beri dia hidayah. Ya Allah, dia tak faham, tak tahu, beri dia hidayah. Ya Allah, dia tak faham, tak tahu, beri dia hidayah. Ya Allah, dia tak faham, tak tahu, beri dia hidayah. Jadi tuan-tuan sekalian, itu sebenarnya saya selalu bagi semangat pada orang-orang yang putus asa daripada dulu. Buat dakwah, dia rasa putus asa, dia rasa tak ada ilmu. Saya kawan banyak budak-budak jahat. Dulu banyak budak-budak jahat. Dia selalu bawa buat baik, dia orang kecewa, rasa sedih kan. Dia kata ni tak betul, buat dakwah ni tak betul. Jadi saya cakap kat dia orang, kalau orang kalau dengar nama dakwah, dia orang dah takut dah kan. Jangan takut, ajak mereka dengan kasih sayang. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, untuk itu iman ni, agama ni, dia untuk bawa manusia dekat dengan Allah. Dulu Quran tu senang. Dulu kenapa orang masuk Islam tak berhenti? Sebab Quran tu dalam hidup. Jadi orang senang faham Islam. Quran tu pada percakapan, Quran tu pada tingkah laku, Quran tu pada. Sekarang orang nak masuk Islam kena buka Quran. Orang makin tak faham Islam sebab susah nak kena orang jadi makin tak faham Quran sebab Quran tu tak ada pada diri manusia. Tuan-tuan jangan tengok saya, tengok Quran lain, kami lain. Jadi Islam tu lambat tersebar. Ni Quran lain. Tapi kalau time dia dah tak ingat lah Quran. Sebab tu ada orang boleh cakap pasal sabar. Habis dia keluar masjid, selipar dia hilang, dia pun mencarut kat luar tu. Sebab selipar dia hilang, sabar dia tinggal dalam kitab tadi dalam masjid. Tuan-tuan dan perempuan sangat saya ni, dakwah ni, akhlak ni,
kehidupan ni pada kehidupan kita, membalas keburukan dengan kebaikan, mendoakan mereka, mendoakan orang yang menzalimi kita. Jadi kita doakan buat semua manusia dalam dunia. Ya Allah, ni COVID-19 ni kita kena bersatu hati, berkasih sayang, saling mendoakan, saling mendoakan satu sama lain, jaga solat dan doakan semua orang. Ya Allah, mereka tak faham, tak tahu, beri mereka hidayah. Jamie New, aku tengok muka ustaz ni pun dah buka hati nak pergi masjid. InsyaAllah Jamie New, Masya Allah, ni yang bagus, Allah sayang. Allah yang beri hidayah, dia sayang. Jamie Papa Lis, hari-hari saya buat dosa, ustaz doakan saya. Masya Allah, kita semua berdosa, tapi yang terbaik minta ampun. Siapa yang rasa berdosa cakap, Ya Allah, aku minta ampun, aku bertaubat pada Engkau. Sungguh-sungguh pada hati, cakap kat mulut, Ya Allah, aku minta ampun, aku bertaubat. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Cakap dengan ikhlas, Ya Allah, aku minta ampun, aku bertaubat nak balik pada Engkau. Allah maafkan semua dosa dia, walaupun dosa daripada bumi sampai langit, sebanyak buih dalam laut, Allah maafkan. Dengan hadis kan beritahu, walaupun satu buat dosa banyak, Allah kata, wahai hamba aku, mari sini minta ampun, aku ampunkan kamu. Pada pagi sampai malam buat dosa, Allah kata, wahai hamba aku, kamu minta ampun, aku ampunkan kamu. Malam dia buat dosa sampai pagi, pagi-pagi dia lepas buat dosa, apa-apa dosa besar dia buat, Allah kata, wahai hamba aku, kau minta ampun, aku ampunkan kamu. Walaupun 24 jam Allah bagi nikmat, esok waktu langgar lagi, 24 jam Allah bagi lagi nikmat, bagi lagi nikmat. Maksud tu dia buat dosa. Allah kata, wahai hamba aku, marilah dekat pada aku nak ampunkan kamu. Aku sayang pada kamu, dekatlah, kembalilah pada aku. Jadi Allah sangat sayang kita. Jangan putuskan harapan sesiapa kepada Allah. Di COVID-19 datang, bukan Allah benci kat kita, dia sayang kat kita, supaya kita lebih banyak ingat mati, supaya kita sedar Allah Maha berkuasa. Sekelip mata je Allah boleh beri, dan dia boleh tarik, dan dia boleh sedarkan kita. Jadi percaya semua yang terjadi ni sebab Allah SWT sangat sayang pada kita. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, baik, terima kasih semua sekali. Boleh doakan saya, doakan semua sekali, mudah Allah bantu kita, Allah bantu seluruh Malaysia, Allah sebarkan dakwah ni, dan Allah hidupkan Islam di seluruh dunia. Kita belajar dakwah dan akdam laisa kalam. Kita jumpa manusia hati ke hati, jumpa orang hati ke hati, cakap daripada hati ke hati, jumpa, dia kata dakwah, gash, jumpa manusia, ajak manusia kepada Allah, agungkan dia, besarkan dia. Tiada yang boleh buat melainkan dia, tiada yang berkuasa melainkan dia, tiada yang boleh beri bahagia, sedih melainkan dia. Dialah Allah Maha Kuasa. Dia yang jaga kita dulu, kini, selama-lamanya. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Terus buat baik untuk Allah sayang, terus buat kebaikan untuk Allah sayang, buat dakwah, doakan manusia lain. Doa kami di pusat kuarantin JKR Ustaz dan Melaka, selamat baik kakak, ini semua selamat mudah-mudahan. Percaya Tuan Mahusin, saya musim Covid ni Ustaz, selalu qada solat. Masya Allah, tahniah. Saya sampai tinggal solat qada, ganti solat kita pelan-pelan, solat yang ada jaga, dan qada solat. Zaimah macam ajak kawan kita solat, kita doakan dia, satu, nangis, kedua, kita buat, ajak dia pergi majlis ilmu macam ni kan, ceramah, invite dia dengan ceramah macam ni, dan mudah-mudahan insyaAllah mereka dapat jaga solat. Dan saya sekali esok bawa pergi berjalan, pas waktu solat, ajak dia solat sama-sama, bawa kepada suasana majlis ilmu, suasana jumpa alim ulama, guru-guru, cikgu-cikgu, pergi jumpa alim ulama, duduk depan mereka. Selalu majlis alim ulama, sebab majlis alim ulama ni, guru-guru kita ni, dia membersihkan hati kita. Pergi dengan ceramah, cari ustaz-ustaz alim ulama dekat mana-mana tempat yang saleh, yang baik. Saya sendiri sentiasa belajar, mana-mana kelas-kelas saya pergi, cucuri dengar orang baik-baik yang Masya Allah. Pergi cari yang tuan-puan selesa, tuan-puan pergi. Jangan cari yang tak selesa, cari yang selesa. Kalau susahkan diri kita pergi yang tuan-puan selesa. Tuan-puan mana-mana tak apa, penting terus belajar. Kita belajar bermana ahli ulama, tanpa menghina atau menjatuhkan mana-mana ahli ulama yang lain. Doa dekat Kuyah, sejuk hati Syahrul, terima kasih bagi bayang. Masya Allah. Nurul Hasma, kadang-kadang hati jadi sedih Ustaz, macam-macam saya fikir. Percaya Asma, Allah sayang kita. Sakirah, Masya Allah. Sahal Fendi, Fendi Ali, Yana, Said Allah Yahya, rindu pergi masjid. Rindu bang, saya pun rindu juga. Mudah-mudahan buat kita semakin insaf. Habis nanti Covid kita ramai-ramai pergi masjid, kita makmurkan masjid. Michael Van Even, lindungi Allah dan mudah Ustaz dekat Malaysia, bantu Malaysia COVID-19 daripada Perth, Australia. Masya Allah. Kerana orang Perth, Australia juga, Allah jaga, Allah sayang, pelihara kita seluruh dunia kan, kita sebuah keluarga. Jadi mes, terima kasih Masya Allah. Si Mahngah, Wan Nurmaliza,
Hafizah, Rohana, Shima, Zairi, InsyaAllah. Terima kasih Maimunah, Kamsiah, Nazri, Arif, Muhammad Al-Hafiz, Rohaya. Masya Allah. Kongsi baik-baik tu support cari guru, cari ulama, pergi masjid-masjid, pergi masjid-masjid cari majlis ilmu, duduk di majlis membesarkan Allah, menceritakan Nabi Muhammad SAW, dekatkan hati kita dengan majlis begini. Masya Allah. Nurul Akidah, Nur Lailatul Jamaluddin, Zarifah, Ida Zaidah, Rindu Ramadan pergi surau, Masya Allah. Nur Asman, 5 bulan tunggu Ustaz Tumpahan, baru nak jumpa Ustaz. Itulah banyak program saya hari-hari ada program sepatutnya, semua cancel. Banyak program saya semua saya cancel, Masya Allah. Lepas tu pada awal saya terasa sekejap, saya terkejut sekejap. Mula tu 3 hari pertama sebelum orang kuarantin ni, saya dah kuarantin diri saya dan keluarga saya. Saya baca kepentingan kuarantin tu, sama sahabat lagi dah berlaku. Jadi saya pada awal tu dah kuarantin. Lepas 3 hari saya mula rasa sedih, rasa ni betul banyak orang minta pertolongan. Dan saya pun cuba usahakan dengan jalan tertentu. Dengan kebenaran ini semua saya bantu setakat yang mampu, Masya Allah. Dengan doa tuan-tuan, ada juga tuan-tuan yang menyumbang juga. Jadi saya sebahagian tu ada sikit-sikit tu saya guna duit saya. Kemudian ada sikit-sikit ada orang sumbang-sumbang. Bila sikit-sikit orang sumbang-sumbang ni, saya pun kena tunjuk. Saya pun tak tahu siapa sumbang. Jadi bila video tu tengok, orang tahu ke mana duit dia semua sekali. Kalau tak orang syak juga mana ustaz ni guna. Jadi sikit-sikit tu, jadi taklah bukanlah macam orang lain. Saya bukan buat tabung khas, saya tak ada buka tabung khas tu, tak ada. Saya guna duit saya sendiri, Alhamdulillah. Saya segala puji bagi Allah. Ada duit restoran lebih itu 3 ni, rezeki restoran yang ada 3. Saya banyak buat training, program. Banyak program saya buat. Kata mahal, program keluarga sunnah tu RM90 mahal. Memang mahal kakak, betul. Tapi itulah saya buat program tu khas. Yang masjid percuma banyak, yang tepi jalan tu banyak. Tuan-tuan nak jumpa saya tengah bandar KL pun banyak. Program tu saya buat dewan je dengan semua sekali LED dekat mic. Macam tu saya sewa semua sekali, nak bagi selesa, senang nampak. RM150,000 juga, RM150,000 sewa dewan, LED, speaker, nak bagi jelas satu dewan tu. Program tu berbayar kan. Skrin-skrin tuan-tuan nampak skrin layar tu kan, punya mahal bukan mahal macam memang itulah harga dia. Memang itu bagi dia orang, dah bagi orang dah bagi diskaun ke saya, tapi itulah harga dia. Bagi kita yang tak pernah tahu mahal begitu. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan Allah SWT terima kita semua dan Allah maafkan. Mudah-mudahan Allah terima kita. Itu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin, ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, Ya Hayyu Ya Qayyum Rahmatika Nastaghith, Ya Zal Jalali